Wabi Datuk Haji Abdullah bin Mat Yassin. Silakan. Terima kasih Tuk Seri Ketua. Tadi Datuk Isya pun berpantun, saya pun nak pantun juga lah. Jangan tunggu lama-lama, soalan saya nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman, kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ataupun Malaysian Aviation Commission, singkatannya MAVCOM, pada 1 Mac 2016 dengan fungsi utama sebagai pengawal selia aspek ekonomi sektor penerbangan awam. Berdasarkan kepada Seksyen 17 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, kurungan Akta 771, salah satu fungsi MAVCOM adalah untuk menggalakkan persaingan yang berkesan dalam industri penerbangan awam dengan menggalakkan suatu persekitaran ekonomi yang membolehkan syarikat penerbangan Malaysia mengekalkan keupayaan mereka untuk bersaing dengan berkesan dalam pasaran penerbangan awam melalui cara yang menguntungkan, cekap, adil, yang mampan. Dalam hubungan ini, MAVCOM sentiasa mengawal selia perkara-perkara yang berkaitan dengan persaingan di kalangan syarikat-syarikat penerbangan dan melarang sebarang tindakan atau sebarang bentuk persaingan tidak adil ataupun unfair competition yang disifatkan mempunyai matlamat untuk menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan secara signifikan dalam apa-apa pasaran perkhidmatan penerbangan. Namun demikian, dalam situasi ini MAVCOM tidak menetapkan sebarang peraturan terhadap jadual waktu penerbangan syarikat-syarikat penerbangan, memandangkan ianya merupakan keputusan komersial setiap syarikat penerbangan. Situasi ini tidak dilihat sebagai mengetepikan kebajikan penumpang dalam membuat pilihan. Sebaliknya, penumpang mempunyai lebih ruang untuk membuat pilihan berdasarkan kehendak dan kesesuaian perancangan perjalanan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Terima kasih Menteri MOT kerana memberi jawapan tu agak tepat tetapi tidak meyakinkan. Betul MAVCOM tu nak lahirkan persaingan yang sihat. Tetapi saya minta MOT kena pantau MAVCOM pun, Pak MAVCOM bawa MOT. Ini perkara ni sebab ada biasa. Kita berulang balik Kota Baru hari-hari, pagi petang, tiap minggu. Sebab saya tengok, kalau Malindo pukul 3, Firefly pukul 3.05 minit. Kalau Firefly pukul 11, Malindo 11.05 minit. Tak ada pilihan. Kalau bolehlah, MOT cuba tengok. Kalaulah Malindo pukul 11, Firefly 11.30, mana kita ada pilihan. Nak lewat sikit, susahkan kerja. Ini tak ada pilihan. Malindo pukul 11, Firefly 11.05 minit. Malindo pukul 3, pukul 3.05 minit Firefly. Tak ada pilihan. Jadi saya minta MOT tengok supaya kebajikan penumpang tu dijaga dan kita pun tidak terbeban oleh masa. Sebab Komuter Baru ni bukannya macam bas. Kat Kota Baru ni, Firefly, Malindo dan Asia Mas 4 tu. Okey, satu. Yang kedua, saya nak MOT juga pantau. Saya tengok Asia ni, dia pandai. Dia lewat ni, dia tak bagi lewat 2 jam. Kalau pukul 11, 11.20, 20 minit lewat. 11.20, 11.45 lewat. 11.45, pukul 12. Jadi dia alih-alih tu tak banyak. Sebab kalau bagi 2 jam, memang dia kena bagi bayaran makan minum. Ini yang kena tengok ni.
Kemudian yang ketiga, ni sebab dulu saya takut nak berterbang, sekarang berani nak berterbang ni. Dia pandai, dia berniaga. Ni MOT kena tengok. Kalau jadual penerbangan pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi penumpang tak cukup. Dia pindah pada pukul 1. Orang Kelantan panggil dia cash. Dia move tu daripada pukul 9 hingga pukul 1. Kalau kita ada meeting pukul 11, mana out lah. Tak ada apa-apa. Tak ada yang kata, you kenapa tak terbang pukul 9 pagi ni, terbang pukul 1. Jadi nyaya. Jadi yang ni MOT kena tengok. Walaupun dia tu swasta ke apa ke, tapi apa pun dia di bawah MOT. Jadi tak apalah mahkong ke apa. Janji benda ni biar sihat kepada penumpang. Terima kasih. Terima kasih, Bagi. Datuk Seri Yang Dipertua, mengenai pandangan Yang Berhormat Senator mengenai jadual penerbangan antara Firefly, Malindo, saya akan rundingkanlah perkara ini dengan syarikat mendengar ini agar pandangan Yang Berhormat Senator Abdullah ini dapat diambil kira, dan begitu juga mengenai AirAsia juga saya akan rundingkan dengan pihak berkaitan. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Tuan Speaker. Baik, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya nak bertanya pada Menteri soalannya, berapakah peningkatan penumpang yang menggunakan KLIA 1 berbanding dengan KLIA 2? Dan apakah rancangan masa hadapan KLIA? Jadi bagaimana, soalan nombor 2, bagaimana nak mengawal ataupun nak mengatasi kesesakan KLIA 2 ini? Ada kalanya terlalu keadaan yang terlalu tak terkawal, macam untuk check-in dan sebagainya. Kadang-kadang terlalu lama menunggu, ada sebahagiannya terlepas kapal oleh kerana kebanjiran ataupun penumpang yang terlalu ramai dekat keadaan yang tidak mencukupi kaunter-kaunter tersebut. So apa langkah seterusnya, Menteri? Terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Datuk Seri Yang Dipertua, mengenai peningkatan, memang kita akui peningkatan penumpang di KLIA ni begitu naik mendadak. Daripada tahun 2007 hingga kepada 2016, lebih kurang hampir 100% kenaikan, ataupun untuk lebih tepat 96%. Dan ini satu kejayaan negara kita Malaysia untuk menjadikan KLIA sebagai pusat transit hub di rantau ini untuk standing dengan Singapura dan juga Bangkok. Dan kerajaan telah membuat penelitian mengenai perkara kepesatan penerbangan industri ini yang begitu pesat, di samping dengan usaha-usaha kementerian yang lain seperti Kementerian Pelancongan yang berjaya membawa penumpang, membawa pelancong, dan ini semua telah menyumbangkan kepada dinamiknya industri penerbangan yang juga meningkat di seluruh dunia. Dan Malaysia kita telah berjaya untuk menjadikan KLIA sebagai pusat transit hub, dan kerajaan mempunyai perancangan untuk memperbesarkan dan menambah terminal selepas tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pelang, Pemuda. Ya. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya pendek sedikit, hanya pendek kepada Yang Berhormat Menteri. Baru-baru ini ada dibangkitkan isu mengenai Malindo Air gagal membayar tunggakan airport tax, dan juga Malindo Air juga beroperasi di main terminal KLIA. Mereka itu merupakan syarikat penerbangan bajet ataupun tambang murah. Jadi apakah
tindakan pemutulan pihak MOT ke atas kedua-dua isu ini, iaitu tunggakan airport tax yang tidak dibayar dan juga saingan yang tidak sihat yang diberikan oleh Malindo Air kepada MAS sebagai national carrier. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Yang Amat Datuk Seri Yang di-Pertua, pertama saya nak clear up tentang Malindo Air itu syarikat penerbangan tambang murah. Sebenarnya tidak. Malindo Air ialah syarikat full service. Dan dia berpindah daripada KLIA 2 ke KLIA ni setelah MAS membuat penstrukturan dan membuat syarikat baru, di mana MAS telah mengurangkan pekerjanya hampir 6,000 pekerja dan telah menamatkan beberapa rute dan juga menamatkan partnership dengan syarikat-syarikat penerbangan asing. Apabila vacuum ini berlaku, maka syarikat penerbangan asing seperti Turkish Airlines, Etihad, Oman Air, dia terpaksa mencari local supporting airlines untuk memudahkan penumpang-penumpang dia membuat interlining, menyambung sampai ke destinasi akhir. Dia long haul, syarikat penerbangan jauh, dia sampai Kuala Lumpur kerana Kuala Lumpur seperti saya sebutkan tadi telah menjadi satu transit hub dan dia memerlukan supporting local airlines untuk dia menamatkan penumpang-penumpang dia sampai ke destinasi akhir, kemungkinan ke Jakarta, Kota Kinabalu atau ke Medan, dan ini mereka memerlukan local supporting airlines. Dan apabila MAS menamatkan perkhidmatan ini, this international airline terpaksa mencari, dan apa yang mereka dapat ialah Malindo Air untuk menampung kekosongan itu. Maka apabila membuat perjanjian dengan Malindo Air untuk membuat interlining ini, mereka membuat agreement dan Malindo Air terpaksa memindahkan operasi untuk menampung penumpang-penumpang antarabangsa kerana mereka menggunakan KLIA. Mereka tak menggunakan KLIA itu. Sebab itu, Malindo terpaksa berpindah walaupun dia kena bayar lebih kerana bayaran PSC di KLIA ini lebih mahal. Tetapi kerana untuk menjadikan KLIA Transit Hub, dia tampung. Jadi sebab itu kita nak jelaskan perkara itu. Dan mengenai tunggakan ni, benda ni dah antara MHB dengan dia. Dan tunggakan ni sebenarnya bukan Malindo je ada tunggakan. Semua airline ada tunggakan. MAS pun ada tunggakan, AirAsia pun ada tunggakan. Tapi tunggakan ini memang tidak menjadi isu kerana dianya setiap bulan ada je bil baru masuk, bayaran. Tiap-tiap bulan memang ada bayaran dan ada PSC yang baru. Dan tunggakan ini bukan saja kepada PSC. Dia ada tunggakan-tunggakan mengenai yang tidak melibatkan PSC, tapi perkhidmatan dengan MHB. Terima kasih. Terima kasih banyak.